Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Muhammad Akil bin Saimi. Nama saya Chua Ilin. Nama saya Mak Fong Hui. Hari ini kami akan mempersembahkan sebuah gurindam yang bertajuk Gurindam Rakyat, hasil karya alias Drais. Jika rakyat hidup wafakat, apa dibuat mendapat berkat. Jika rakyat hidup bersatu, aman harmoni sudahlah tentu. Jika rakyat saling memahami, resam budaya mudah diselami. Jika rakyat saling menghormati, dengki khianat tidak diselami. Jika rakyat hidup harmoni, sebarang masalah mudah ditangani. Jika rakyat saling membantu, masyarakat pasti sentiasa bersatu. Jika rakyat pencinta damai, mudah nanti perpaduan disemai. Jika rakyat tidak bermusuhan, hidupmu hibah, jauhlah rusuhan. Jika rakyat bersatu tenaga, kebajikan pasti selalu terjaga. Sekian gurindam kami. Gurindam ini berkaitan rapat dengan dasar kesihatan mental yang kelima, iaitu penglibatan masyarakat. Gurindam ini telah menjelaskan bahawa sekiranya semua rakyat Malaysia dapat hidup dengan bermuafakat dan mengurangkan berlakunya pergaduhan serta boleh membawa berkat dan kebaikan kepada masyarakat, supaya kesejahteraan mental masyarakat akan terjaga dan mengelakkan diri daripada pemikiran negatif yang boleh menjejaskan kesejahteraan mental seseorang. Sikap yang positif akan mewujudkan mental yang sihat, kerana individu sentiasa mengamalkan pemikiran positif serta mengelakkan diri daripada pemikiran negatif, kerana pemikiran negatif akan menjejaskan emosi dan kesejahteraan mental seseorang. Bukan itu sahaja, gurindam ini juga menjelaskan bahawa rakyat Malaysia terdiri daripada berbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan Iban dan sebagainya. Maka setiap kaum mempunyai kepercayaan diri mereka. Ini telah menyebabkan negara kita memberi banyak cuti dengan adanya Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali dan sebagainya lagi. Tetapi hal ini juga menyebabkan kesan yang negatif. Sebagai contoh, apabila kaum Cina sedang meraihkan Tahun Baru Cina, mereka akan bermain dengan mercun sehingga larut malam. Dan hal ini menyebabkan kawasan tersebut berada di kawasan yang sangat meriah
tetapi juga menyebabkan sebahagian rakyat kaum lain berasa marah dan tidak selesa. Jadilah, rakyat kaum lain haruslah memahami dan menghormati adat kaum Cina, dan kaum Cina perlulah berasional dan jugalah berhenti memain mercun jika waktu tersebut terlalu lewat. Hal ini demikian kerana bunyi mercun yang terlalu bising akan mengakibatkan orang lain tidak dapat tidur dengan lena dan tidak bersemangat pada hari keesokannya. Melalui contoh di atas, kita dapat memahami bahawa sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, kita haruslah bertoleransi, bertolak ansur serta berasional semasa kaum lain sedang meraihkan hari festival mereka yang tersendiri. Oleh hal ini, perselisihan faham antara keluarga, jiran dan masyarakat sekeliling semakin berkurangan, serta tidak akan menimbulkan kes-kes buli seperti buli cyber, buli fizikal, buli mental dan buli sosial. Secara tidak langsung, tahap masalah gangguan mental di kalangan rakyat satu Malaysia akan dikurangkan. Melalui perpaduan dan bekerjasama antara masyarakat, dia dapat mengelakkan perselisihan dan meningkatkan kerjasama antara masyarakat yang berbidang kaum serta mewujudkan insan yang seimbang dari segi jeris. Sebagai contoh, jika kita mendapati seseorang itu menghadapi masalah seperti konflik antara rakan-rakan, keluarga, stres tentang akademik dan sebagainya, kita sebagai rakyat satu Malaysia dari pelbagai kaum hendaklah mengulurkan tangan, memberikan bantuan pada bila-bila masa dengan memberi perhatian sepenuhnya demi menyelesaikan dan mematras masalah mereka hadapi. Bukan itu saja, jika kita dapat lihat kadar kemurungan dan kes bunuh diri di negara kita semakin meningkat naik. Jadinya, pelibatan masyarakat yang sering memberi perhatian penuh dapat mengurangkan isu-isu dan masalah-masalah tersebut. Secara kesimpulannya, rakyat hendaklah hidup secara berpaduan. Maka kesejahteraan dan kesihatan mental terjaga dari semasa ke semasa. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat yang tidak memupuk perpaduan akan mewujudkan masyarakat yang huru-hara. Oleh itu, rakyat hendaklah saling bekerjasama dan menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti pandemik yang kita yang berlaku pada kebelakangan ini bersama-sama. Sekian daripada kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang menonton perbincangan ini secara atas talian, bersyukur kehadrat ilahi pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini kita dapat bertemu dalam forum ini untuk berkongsi ilmu bersama-sama. Tema forum kita pada hari ini adalah tentang pembangunan sosial guru. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik, bergaya dan penuh bersemangat di hadapan saya ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengupas sedikit sebanyak berkenaan pembentukan dan pembangunan sosial. Secara asasnya, pembangunan sosial ialah satu proses mengembang dan memajukan kepribadian dan personaliti seseorang individu. Kepribadian tersebut pula dapat dilihat daripada pelbagai sudut dan aspek yang penuhi sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang. Antara pembangunan sosial yang perlu dipandang serius adalah dari segi pemikiran, emosi, rohani, fizikal, tingkah laku dan sikap. Proses pembangunan sosial yang berjaya dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan model insan yang baik dan beretika. Sebaliknya, kegagalan dalam memastikan pembangunan sosial seseorang tercapai akan membawa impak yang buruk bukan sahaja kepada individu tersebut, malah kepada keluarga, agama dan komuniti negara. Sekarang tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, penerima Anugerah Guru Cemerlang bagi tahun 2021, Miss Chua Elaine. Selamat sejahtera, Miss Elaine. Selamat sejahtera. Dan ahli panel kedua kita yang tiada tolak bandingnya juga kehebatan beliau, Guru Bimbingan dan Kaunseling sebuah sekolah kluster di Perak, Cikgu Ngoi Fong Ping. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Jadi kita terus masuk ke arena persoalan kita yang pertama yang ditujukan khas untuk Miss Elaine terlebih dahulu. Bolehkah anda berkongsi beberapa isu berkaitan guru yang pernah anda dengar? Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Terdapat satu isu yang berlaku pada tahun 2014. Dalam isu tersebut, ia menyatakan bahawa seorang guru sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Kaimeng, guru bahasa Inggeris di Sungai Perak, yang mendenda dua murid dengan merotan serta mengepil loceng pada baju mereka dan menghiaskannya seperti lembu berloceng makan rumput Jumaat lepas dan ditukar ke sekolah lain. Selain itu, guru tersebut akan diberi surat amaran yang tegas kerana bertindak keterlaluan mendenda murid yang tidak menyiapkan kerja sekolah. Insiden ini berlaku kerana terdapat dua murid tahun 4 gagal menyiapkan kerja sekolah guru bahasa Inggeris tersebut. Tindakan guru lelaki berusia 26 tahun itu menyebabkan ibu kedua-dua murid tersebut membuat laporan di Balai Polis Sungai. Ketua Pengarah Pelajaran, Dato' Dr. Khair Muhammad Yusof berkata hasil siasatan oleh Jabatan Pendidikan Perak mendapati tindakan guru berkenaan memberikan imej yang kurang baik kepada Kementerian Pendidikan. Beliau berkata adalah tidak wajar guru berkenaan mendenda murid dengan sedemikian rupa yang boleh dianggap keterlaluan. Beliau berkata isu murid tidak menyiapkan kerja sekolah bukan merupakan kesalahan disiplin kerana ia adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran PDP dan perlu ditangani menerusi bimbingan betul. Wah, sungguh kejam sekali tindakan guru tersebut. Saya pernah membaca artikel tersebut dan bagi saya ia merupakan satu hukuman yang sangat tidak setimpal untuk diberikan kepada murid hanya kerana pelajar tersebut tidak menyiapkan kerja sekolah. Seterusnya, Cikgu Ngai, saya lihat anda juga seperti tidak sabar untuk berkongsi isu-isu lain. Jadi saya berikan laluan untuk anda menceritakannya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Miss Elaine adalah betul. Saya juga pernah mendengar isu lain yang dipaparkan dalam berita tayang yang berkaitan dengan pencaburian seseorang guru lelaki terhadap murid perempuan yang berlaku pada tahun 2018. Seseorang guru matematik mengaku tidak bersalah di mahkamah session di situ. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyentuh badan seseorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun di dalam kelas. Dan kesalahan yang kedua ialah seseorang lelaki itu didakwa melakukan perbuatan sama terhadap seorang perempuan lagi yang berusia 12 tahun di lokasi yang sama. Keadaan yang dialami oleh murid itu bermula dari guru yang tidak bertanggungjawab dan dalam menjaga keselamatan murid tersebut. Terima kasih atas perkongsian Cikgu Ngai. Jelas Cikgu menceritakan tentang pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak muridnya adalah disebabkan sasiar guru yang tidak dibentuk dengan cara yang betul. Isu-isu sebegini yang kita hendak elakkan kerana ia boleh memberi pelbagai kesan yang negatif kepada semua pihak. Maka soalan seterusnya yang saya ingin ajukan, apakah kesan-kesan buruk tersebut? Miss Elaine, boleh anda nyatakan? Terima kasih kepada moderator atas soalan yang dikemukakan. Dalam isu guru tentang murid makan rumput, kesan yang dibawa kedua-dua murid tersebut ialah kehilangan keyakinan diri mereka. Hal ini demikian kerana guru bahasa Inggeris tersebut mendenda mereka makan rumput seperti lembu di hadapan semua murid. Selain itu, kesan yang kedua ialah kedua-dua murid tersebut akan berasa takut terhadap subjek bahasa Inggeris setelah didenda oleh gurunya yang mengajar bahasa Inggeris. Bukan itu sahaja, kedua-dua murid tersebut juga akan takut akan menghadir ke sekolah kerana takut akan ejekan rakan-rakan sekelasnya. Saya amat setuju dengan apa yang diungkapkan Miss Elaine. Sudah tentu kedua-dua murid tersebut sangat malu untuk pergi ke sekolah disebabkan tragedi yang berlaku kepada mereka. Bagaimana pula dengan Cikgu Ngai? Apa impak buruk yang anda rasa akan diterima oleh mereka? Terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh moderator. Isu yang berikut membawa kesan yang negatif kepada murid yang mengalami gangguan sosial akan mengalami gangguan dan tekanan emosi yang tinggi jika tidak diberi rawatan kaunseling. Perasaan takut, marah, murung, malu, mudah
tersinggung dan kurang motivasi untuk belajar terdapat pada diri mangsa. Tengah siswa cenderung yang cabul adalah salah satu isu tingkah laku yang negatif yang dilakukan oleh guru terhadap murid-muridnya sehingga murid tersebut takut untuk ke sekolah dan ada juga murid berasa tidak selesa berada di sekolah. Hal ini menyebabkan pembelajaran masa terganggu dan juga keselamatan murid tersebut telah terancam kerana perbuatan yang dilakukan oleh guru tersebut sangat keterlaluan. Ini sahaja untuk saya. Baik, isu guru cabul pelajar saya rasa sudah tidak asing lagi. Kita dapat lihat banyak kes-kes ini tertampan di dada-dada akhbar yang mana hal ini hanya akan membusukkan nama baik seluruh institusi guru. Komuniti masyarakat akan memandang buruk bukan sahaja guru tersebut, malah seluruh insan yang bergelar guru di Malaysia. Bukan itu saja, kepercayaan ibu bapa terhadap integriti dan kewibawaan seorang guru akan merundum. Oleh itu, usaha-usaha untuk membendung masalah ini perlu dipergiatkan. Jadi, soalan terakhir bagi menutup perbincangan kita pada hari ini untuk kedua-dua panel. Pada pendapat anda, aktiviti atau program apa yang boleh dicipta bagi mengelakkan isu-isu berkaitan sosial guru ini? Saya persilakan Miss Elaine terlebih dahulu untuk menceritakannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas soalan tersebut. Baiklah, pada pendapat saya, program guru penyayang ini amat sesuai untuk dilaksanakan bagi mencegah isu-isu yang telah dibincangkan sebentar tadi. Hal ini demikian kerana pelaksanaan amalan guru penyayang bertujuan agar setiap guru membudayakan sikap kasih sayang di sekolah. Guru penyayang membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi, mengasihi dan bersifat belas kasihan serta menghormati orang lain. Ini bermakna guru penyayang adalah seorang guru yang memiliki sifat kepedulian concern terhadap murid-murid dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang, bersikap mesra, mengambil berat, berbudi bahasa, saling menghormati, sentiasa ceria, prihatin dan sabar. Guru penyayang seharusnya menjiwai bahawa murid adalah aset yang perlu diberi perhatian, dijaga, dibimbing, dihargai kewujudannya dan disayangi pada setiap masa. Jadinya, program guru penyayang ini dilaksanakan oleh GBK adalah untuk menjiwai amalan penyayang sebagai budaya guru, menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah, menyedari bahawa setiap murid adalah aset kepada sekolah, dan akhir sekali menghargai sumbangan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat kepada sekolah. Baik, satu program yang menarik Miss Elaine. Sidang hadirin bergelar GBK yang mendengar boleh mengambil catatan idea untuk diaplikasikan di sekolah nanti. Saya terus dahulu kepada Cikgu Ngai pula untuk menyuarakan idea beliau bagi meningkatkan sosial guru cemerlang. Baiklah, terima kasih. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Miss Elaine adalah betul. Program ini memang mendatangkan impak yang baik yang tidak sama ada guru, ibu bapa atau murid-murid. Hal ini dikatakan demikian, setiap guru akan menghayati diri dengan mengenalkan nilai-nilai murni sebagai guru pendidik. Sebagai contoh, guru yang mempunyai sikap kasih sayang, bertanggungjawab, amanah, rasional, dan lain-lain. Oleh itu, guru dapat membentuk sosial yang baik serta mempunyai isu positif yang merupakan isu yang dapat meningkatkan profesi perguruan kerana melalui tindakan yang diambil oleh guru akan memberi gambaran yang baik tentang guru tersebut. Seperti guru yang amanat mendidik anak muridnya tanpa mengira masa dan ganjaran yang diberi. Inilah sahaja untuk saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada para panel atas idea dan hujah bernas yang dilontarkan sebentar tadi. Kulasahnya, pembentukan sosial merupakan satu perkara yang penting dalam menjana modal insan yang seimbang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Proses pembentukan sosial ini sudah pastinya perlu dididik sejak kecil lagi. Maka pendidikan adalah antara bidang terpenting bagi membantu usaha ini berjalan lancar. Selain daripada ibu bapa, guru merupakan orang yang paling rapat dan mengenali murid-murid dengan sebenar-benarnya.
Oleh itu, guru sangat berperanan besar dalam mengawal dan memastikan proses ini berhasil. Tetapi, guru yang terlebih dahulu mempunyai ciri-ciri dan siasat guru yang cemerlang untuk membentuk anak-anak didik. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada kedua-dua panel atas kesediaan menyertai forum kita pada hari ini. Saya sudahi majlis kita dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita ketemu lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama saya Chua Elin. Nama saya Wan Hongling. Nama saya Muhammad Abdul bin Saimi. Hari ini kumpulan kami akan membuat persembahan forum yang bertajuk Bully Mental. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda untuk menghadiri program pencegahan pada hari ini yang bertajuk Bully Mental. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, saya ingin memberikan penerangan terlebih dahulu. Apa itu bully mental? Bully mental ini dikenali sebagai bully psikologi. Bully seperti ini juga berkaitan hubungan dan serangan dari sudut psikologi seperti penyebaran fitnah, pemelawan dan berasingan. Isyarat badan seperti mencebik, senyum-sinis dan menjeling juga dianggap sebagai salah satu bentuk bully mental. Hadirin sekalian, tidak boleh rasanya jika saya tidak memperkenalkan dua orang guru bimbingan dan kaunseling kita yang berdedikasi, bijaksana, lagi berkarisma serta mempunyai lontaran idea yang bernas dan bakal merungkai segala persoalan dan persepsi dalaman mengenai tajuk yang bakal kita diskusikan bersama. Tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan guru bimbingan dan kaunseling kita. Di sebelah kanan saya ialah GBK pertama kita, iaitu Cikgu Muhammad Fauzik. Seterusnya Cikgu Akil sebagai GBK kedua kita. Baiklah, bagi membuka forum kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menjemput panel pertama kita, Cikgu Muhammad, untuk menerangkan tentang bully mental terjadi di kalangan sekolah. Baiklah, terima kasih moderator. Pada pendapat saya, membuli secara mental dan emosi ini sebenarnya lebih banyak berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Dari kecil lagi, budaya bully mental ini sudah muncul sehinggalah ke aman dewasa. Ia tidak memerlukan kekerasan atau kekasaan untuk membuli orang lain. Cukuplah dengan kata-kata dan sikap yang dapat membuatkan orang lain sakit hati, terganggu mental serta emosi dan hilangkan keyakinan diri. Antara punca yang menyebabkan bully mental adalah pengaruh keluarga. Hal ini berpunca daripada keharmonian keluarga sendiri, kerana rumah merupakan pusat menghasilkan peribadi manusia. Jadi dia kepribadian ibu bapa membentukkan peribadian anak-anak kerana bagaimana acuan begitulah keinginan. Contohnya, kekurangan kasih sayang dan perhatian di rumah disebabkan ibu bapa yang kesibukan dalam pekerjaan mereka untuk menjalankan pendapatan mereka. Maka mereka tidak mempunyai masa yang luang untuk menenangi anak-anak mereka. Bukan itu sahaja, kegaduhan antara ibu bapa akan mencerdaskan emosi mereka. Hal ini menjadikan anak-anak melepaskan tekanan dengan membuli pelajar lain seperti memfitnah pelajar yang tidak bersalah. Terima kasih diucapkan atas perkongsian yang sangat mantap daripada Cikgu Wan. Saya sangat bersetuju dengan bahawa pengaruh konflik keluarga merupakan salah satu punca isu bully mental. Kanak-kanak meluangkan masa yang paling banyak dengan keluarganya. Jika seseorang kanak-kanak memiliki ibu bapa yang panas parah dan ganas, maka kanak tersebut akan terikut-ikut sikap ibu bapanya. Seterusnya, saya ingin mempersilakan Cikgu Akil untuk berkongsi pendapat beliau dengan kami. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Cikgu Mat. Selain daripada pengaruh keluarga, sebenarnya pengaruh televisyen dan media sosial juga penyebab berlakunya kes-kes pembulian. Pengaruh ini lebih tertumpu pada kalangan kanak-kanak kecil dan remaja yang masih lagi belum cukup matang dan tidak mengenali dunia sebenarnya. Oleh halnya demikian, mereka akan menjadi apa yang mereka lihat.
Jika kita dapat lihat di kaca-kaca TV pada hari ini, terlampau banyak filem-filem yang memaparkan keganasan. Ini akan meningkatkan lagi kes buli akibat mereka hendak meniru aksi-aksi tersebut. Selain itu, media sosial pula banyak mengundang seseorang itu menerima tekanan yang akhirnya mengakibatkan seorang individu itu boleh dikatakan menerima bully mental. Sebagai contoh, kata-kata kesat dan menghina mungkin memberi kesan kepada mental mereka. Oleh itu, saya tegaskan pengaruh televisyen dan media sosial merupakan punca tertinggi berlakunya kes bully mental ini. Itu saja. Terima kasih atas perkongsian yang sangat mantap dari Cikgu Akil. Pengaruh televisyen dan media sosial juga merupakan punca pada kes bully mental dalam kalangan kanak-kanak. Sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling GBK, kita haruslah melaksanakan tugas kita dengan membantu meningkatkan kesedaran dalam kalangan kanak supaya kes bully di kalangan sekolah dapat dikurangkan. Seterusnya, pada pandangan Cikgu Moi, apakah kesan bully mental yang berlaku pada mangsa bully tersebut? Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Bully mental ini membawa kesan yang negatif kepada mangsa bully, iaitu mangsa tersebut akan menimbulkan kehilangan keyakinan diri. Mangsa bully selalunya akan mengalami masalah kekurangan keyakinan diri akibat selalu diperlakukan dengan sesuka hati oleh pembuli, iaitu hasil langsung dari perkara-perkara yang menyakitkan seperti difitnah tanpa sebab. Masa bully ini turut cenderung menjadi dan mengalami berbagai jenis emosi. Mereka mungkin merasa marah, pahit, terdedah, kecewa dan mencederai rakan-rakan mereka. Kesannya mereka mungkin menangkau keras dan menekan dada dan alkohol untuk rasa sakit. Jika pembuli berterusan, maka mereka akan mungkin mengalami kemurahan dan cenderung bunuh diri. Terima kasih kepada Cikgu Moi atas penerangan yang amat jelas sebentar tadi. Keyakinan diri amat penting bagi manusia, terutama seseorang kanak. Apakah pandangan Cikgu Akil kita tentang kesan bully mental yang berlaku di kalangan murid-murid? Okey, baik. Terima kasih Cik Moderator. Pada pandangan saya, kesan lain yang kita dapat lihat pada diri masing-masing bully mental ialah mereka sentiasa merasa murung, cemas dan takut. Masa akan berasa risau pada setiap masa kerana takut dibuli oleh pembuli-pembuli ini. Mereka menjadi cemas untuk pergi ke mana-mana saja dan berjumpa dengan sesiapa sahaja. Tambahan lagi, bully mental juga punca kes-kes kemurungan bertambah di Malaysia. Lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja yang mana seterusnya mungkin akan mengakibatkan masalah yang lebih besar, iaitu kes-kes bunuh diri. Sememangnya bully tidak kira sama ada mental, fizikal dan lain-lain akan menghadirkan kebaikan. Malah bully hanya akan memberi kerosakan kepada mangsa bully dan juga pembuli yang mungkin menerima hukuman yang lebih berat jika jaya ditangkap. Apa yang telah dikatakan oleh cara kedua kita amatlah benar dan betul. Bully mental akan menjejaskan emosi dan kesejahteraan mental seseorang dewasa, apalagi seseorang kanak. Seterusnya, pada pandangan Cikgu Moi, apakah cara pencegahan yang dapat dilaksanakan oleh guru bimbingan dan kaunseling? Terima kasih. Pada pandangan saya, peranan guru GBK sangat penting dalam pendidikan pencegahan bully mental di sekolah. Oleh itu, cara peranan guru bimbingan dan kaunseling adalah menjalankan program pencegahan bully mental. Program pencegahan bully mental ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai gejala bully mental melalui program ini. Hal ini dikatakan demikian, idea ini dapat meningkatkan kefahaman pelajar dengan lebih jelas berkenaan dengan gejala bully mental. Dalam program ini, GBK boleh memanggil dan membuat kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu seperti Kelab Pencegahan Jenayah dan PDRM. Kesannya, pelajar boleh mengelakkan diri terlibat dalam gejala bully mental tidak kira sama ada pembuli atau mangsa bully. Hanya kerana pelajar telah mengetahui dengan kesan buruk dan cara untuk mengelakkan diri daripada gejala bully mental ini. Secara tidak langsung, murid juga akan menyampaikan maklumat yang penting mengenai bully mental kepada rakan-rakan atau orang sekeliling. Oleh itu,
Semua murid akan merelakan terlibat dalam pelajaran ini demi menjamin keharmonian antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, dengan merelakan jenayah buli mental ini akan dapat menjadikan suasana sekolah dengan sejahtera kerana semua orang saling membantu menghormati antara satu sama lain. Secara ringkasnya, perangan JBK sangat penting dengan bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengadakan berbagai program bagi mencegah masalah buli mental di kalangan murid. Terima kasih kepada Cikgu Noi atas penerangan sebentar tadi. Bagaimana dengan pendapat Cikgu Akif? Baik, terima kasih sekali lagi Cikgu Moderator. Bagi saya, guru bimbingan kaunseling berperanan untuk memantau anak-anak murid ini. Daripada ciri-ciri dan kesan-kesan yang boleh dilihat pada mangsa buli, JBK mesti peka dengan keadaan pelajar-pelajar supaya dapat membendung masalah buli ini daripada terus menular. Tambahan pula, buli mental boleh diperhatikan dengan sangat jelas daripada sudut perubahan tingkah laku, sikap dan nilai pelajar tersebut. JBK juga boleh mengajar teknik dan cara yang boleh dilakukan untuk mengelakkan diri daripada terus diganggu pembuli-pembuli, seperti yang pertama, mengabaikan pembuli tersebut. Kaedah ini adalah kaedah termudah untuk menangani masalah buli. Berpura-pura tidak mendengar dan segera pergi ke tempat yang selamat dapat mengelakkan masalah kesihatan mental daripada mengalami buli. Perlu diingat, para penindas menginginkan reaksi besar terhadap ejekan dan kekejaman yang dilakukan mereka. Oleh itu, bertindak seolah-olah anda tidak perasan dan tidak peduli sama dengan mengabaikan, dan dengan itu boleh menghentikan tingkah laku pembuli tersebut. Untuk menjaga kesihatan mental juga, cuba untuk tidak membalas dengan kekerasan. Membalas dengan pembuli dengan memukul, menendang atau mendorong ke belakang boleh membahayakan dan menyebabkan lebih banyak masalah. Itu saja. Baiklah. Apakah apa yang telah dikatakan oleh kedua-dua panel pada hari ini sangatlah membantu. Terima kasih atas perkongsian kedua-dua JBK pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Noi dan Cikgu Akif yang sudi meluangkan masa yang emas dengan kami pada hari ini. Itu sahaja perbincangan bersama dengan kedua-dua ahli panel cikgu pada hari ini. Kami memang banyak menerima ilmu bahawa program pencegahan perlulah didedahkan dengan awal. Hal ini kerana sediakan payung sebelum hujan supaya mewujudkan masyarakat yang harmoni dan kesejahteraan mental. Di sini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang sudi mendengar sehingga ke saat terakhir. Saya juga berharap bahawa kita mempunyai peluang untuk berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.